Antara paparan menarik hari ini. Ini semua komplot Mr. H untuk jatuhkan saya. UMNO cabar Samsuri letak jawatan Menteri Besar. Mujahid Presiden Amanah yang baru ganti Mat Sabu. Perikatan Nasional jangan terlalu yakin. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof dan penolong pegawai di JECOM, Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani, mendakwa video perbualan bersongsang yang dikaitkan dengan mereka adalah komplot dilakukan seorang individu bergelar Mr. H untuk menjatuhkan kredibiliti Muhammad Agus. Muhammad Agus berkata video tersebut merupakan kandungan yang telah disunting dan bertujuan disiarkan di media sosial untuk menjatuhkan kredibiliti, imej serta maruah beliau. Katanya apa yang hendak saya katakan kandungan audio dalam video itu pertamanya saya nafikan. Saya ingin katakan bahawa video itu adalah satu kandungan yang diubah, disunting dan difitnah. Pada Khamis, satu video mirip Muhammad Agus tersebar di media sosial menerima kencaman pelbagai pihak. Ujar Muhammad Agus, video yang tersebar itu dilihat lebih awal setelah ditunjukkan oleh individu lain yang juga merupakan ahli politik namun tidak mengambil sebarang tindakan. Ulasnya, susulan itu satu laporan polis telah dibuat ibu pejabat polis daerah Kajang dan beliau menyerahkan kepada peguam untuk tindakan lanjut. Katanya, saya fikir tak nak panjangkan, cuma tak sangka lepas saya ambil tindakan mudah ini yang berlaku. Rancangan letak jawatan itu soal lain, saya tidak tahu video yang akan tersebar. Muhammad Agus pada Khamis mengesahkan beliau telah menghantar surat peletakan jawatan sebagai Ketua Pengarah JECOM kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata keputusan itu dibuat kerana menerima tawaran kerja baru dan bukannya disebabkan tekanan daripada mana-mana pihak supaya melepaskan jawatan tersebut. Muhammad Agus dilantik ke jawatan berkenaan pada Februari lalu. Namun beliau serta jabatan terbabit banyak menerima kritikan berikutan disifatkan kurang berkesan dalam memainkan peranannya menguar-warkan maklumat berkaitan berbagai manfaat dan inisiatif disediakan kerajaan perpaduan kepada rakyat. Penolong pegawai di Jabatan Komunikasi Komuniti Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani mendakwa telah diarahkan oleh individu bernama Mr. H untuk merekod video perbualannya bersama bekas Ketua Pengarah JECOM Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof. Abdul Wahab berkata komplot itu didalangi oleh Mr. H yang merupakan antara individu berjawatan tinggi dalam JECOM. Ujarnya Mr. H turut menjanjikan dia jawatan tinggi dalam JECOM sekiranya membantu untuk merakam perbualan video bersama Muhammad Agus. Katanya sekitar November 2023, saya berjumpa Mr. H di pejabat beliau. Bermula daripada situ beberapa pertemuan diaturkan Mr. H, termasuklah saya dibawa ke pejabat Perdana Menteri dan hotel sekitar Kuala Lumpur untuk berjumpa dengan individu-individu yang disebut oleh Mr. H sebagai berpengaruh. Semasa pertemuan saya dengan Mr. H, saya telah diberitahu kononnya beliau telah mendapat info daripada pihak tertentu bahawa Muhammad Agus terlibat di dalam aktiviti tidak bermuara. Mr. H turut meyakinkan saya bahawa beliau disokong oleh beberapa individu berpengaruh yang ingin menjatuhkan Muhammad Agus, di mana Mr. H menunjukkan kepada saya perbualan WhatsApp beliau bersama beberapa individu berpengaruh yang menyokong beliau. Pada Khamis, satu video mirip Muhammad Agus tersebar di media sosial menerima kencaman pelbagai pihak. Ulas Abdul Wahab, perbualan video yang dirakam itu hakikatnya adalah kandungan yang tidak mempunyai audio. Bagaimanapun, jelasnya dia terkejut apabila mendapati rakaman video tersebut telah disebar menerusi satu akaun Facebook. Katanya lebih mengejutkan lagi, rakaman video tersebut telah disunting dan diedit oleh pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan teknik voice over bagi menunjukkan seolah-olah saya dan Datuk terlibat di dalam aktiviti yang jelek dan tidak bermuara. Saya ingin menegaskan bahawa kandungan audio di dalam video tersebut adalah palsu, direka dan tidak benar. Jelasnya dia telah menyerahkan kepada peguam senarai nama individu-individu yang terlibat di dalam komplot tersebut termasuk beberapa orang individu yang memegang jawatan tinggi di dalam JECOM. Muhammad Agus pada Khamis mengesahkan beliau telah menghantar surat peletakan jawatan sebagai Ketua Pengarah JECOM kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Calon PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dicabar meletak jawatan sebagai Menteri Besar Terengganu untuk fokus kepada pilihan raya kerja Kemaman pada 2 Disember ini. Cabaran itu dilontarkan Ketua Penerangan UMNO Datuk Seri Azalina Osman Said selepas majlis perjumpaan bersama Jentera Penerangan dan Wanita UMNO di Pejabat UMNO Kemaman. Katanya kalau betul dia yakin menang, saya nak cabar dia hari ini untuk letak jawatan sebagai Menteri Besar Terengganu. Fokus kepada Parlimen Kemaman dan lawan satu dengan satu baru adil. Sebab kita rasa kita kuat tapi dia nak bertanding atas tiket sebagai Menteri Besar sebab bila dia kalah masih boleh menjadi Menteri Besar. Maknanya dia tidak amanah, ikhlas pada pengundi Kemaman.
Tapi saya nak tanya, kalau dia berani letak jawatan bertanding dan jangan jadi menteri besar, tanding 0 lawan 0, 1 lawan 1, kita tengok mana yang kuat. Azalina yang juga ahli Parlimen Pengarang juga berkata, Barisan Nasional tidak tergugat dengan pemilihan Ahmad Samsuri sebagai calon bagi PRK kerusi berkenaan. Katanya BN menawarkan calon terbaik untuk memberi khidmat kepada pengundi di Parlimen Kemamat. Katanya, saya rasa macam PAS tidak ada orang lain dan saya lihat PAS ini kalau boleh dia mungkin merasakan itu sahaja yang terbaik yang nak ditawarkan. PAS mengumumkan mempertaruhkan Ahmad Samsuri untuk mempertahankan kursi Parlimen Kemaman pada PRK 2 Disember ini. Ini adalah penampilan pertama Ahmad Samsuri bagi merebut kerusi Parlimen. Beliau dijangka menentang calon BN yang bakal mempertaruhkan bekas Panglima Angkatan Tentera Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Effendi, Raja Muhammad Noor. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, Himpunan Selamatkan Syariah bertujuan bagi menyatakan ketegasan dalam mempertahankan undang-undang syariat sedia ada daripada dicabar oleh pihak-pihak tertentu. Katanya kita menghadapi satu cabaran iaitu terdapat golongan yang mencabar undang-undang syariat yang telah ada. Walaupun yang sedia ada itu tidak sempurna, tetapi menjadi sebahagian daripada kedudukan Islam yang wajib dipertahankan. Sebelum ini, media pada 25 Februari 2021 melaporkan Mahkamah Persekutuan Sebelah Suara membenarkan Iki Putra mencabar keabsahan Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 berhubung kesalahan seks luar tabi'i. Sementara itu, dalam cabaran terhadap peruntukan Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 dibuat oleh Nik Ilin Zurina, Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha, Tengku Abdul Rahman terhadap Kerajaan Kelantan tahun lalu, mereka juga mahu mengisytiharkan 20 peruntukan kesalahan dalam enakmen itu terbatal dan tidak sah. Dalam pada itu, ujar Abdul Hadi yang juga ahli Parlimen Marang itu, tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam cubaan untuk menjejaskan perundangan syariat Islam merupakan satu cabaran kepada umat Islam. Katanya, perkara ini merupakan satu perkara yang tidak berani disentuh oleh British kerana berkait dengan jati diri orang Islam. Namun tiba-tiba muncul orang Islam sendiri yang dipergunakan atau kerana kejahilannya mencabar beberapa akta dalam enakmen syariah, menjadi fardu ain bagi orang Islam untuk mempertahankan undang-undang syariah. Naib Presiden Parti Amanah Negara, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawoot bersedia untuk memikul tanggungjawab lebih besar dalam parti itu sekiranya memperoleh sokongan tertinggi. Beliau berkata pemilihan itu diserahkan sepenuhnya kepada 27 pimpinan utama untuk menentukan pemilihan 5 jawatan tertinggi menerusi konsep perundingan bersama. Katanya amanah mengamalkan sistem tiada pertandingan 1 lawan 1 bagi jawatan presiden, timbalan presiden atau 3 naib presiden, maka terbentuklah jawatan kuasa nasional. Jadi tidak guna saya beritahu saya mahu jadi bertanding presiden atau sebagainya kerana kita amanah bukan bertanding untuk jawatan tapi mahu menjadi 5 tertinggi mendapat sokongan. Keadaan peramatan sekarang untuk mengatakan mahu jawatan presiden atau lain-lain kerana seseorang itu tidak mungkin mendapat tertinggi atau sekurang-kurangnya 17 sokongan selamat daripada keseluruhan 27 pimpinan utama itu. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai hasratnya bertanding jawatan utama kepimpinan amanah. Mujahid berkata sebagai contoh, dirinya perlu menang undian daripada 27 itu dahulu, barulah boleh berdepan cabaran untuk mencalonkan diri bagi mendapatkan rundingan bersama. Mengulas lanjut mengenai berapa lama tempoh masa diperlukan untuk memilih 5 jawatan tertinggi itu selepas lantikan 27 pemimpin utama. Mujahid berkata sebaik konvensyen selesai, pengerusi tetap akan mengadakan mesyuarat pertama untuk membuat pemilihan tertinggi. Tambahnya, amanah memberi peluang kepada ahlinya untuk menentukan masa depan parti dengan terlibat dalam pemilihan pucuk pimpinan. Katanya ini kerana amanah mengikut perlembagaan dan dalam konvensyen 27 pimpinan utama dipilih dan mereka ini dipilih bersama ketua-ketua sayap. Jumlahnya akan menjadi kepada 30 orang. Kata Mujahid lagi, 30 orang itu akan berbincang mengenai siapa layak dilantik barisan baharu kepimpinan parti. Katanya kaedah ini berdasarkan prinsip syura, rundingan bersama, ukuran dan perpaduan iaitu yang dipilih mengurusi jawatan itu kerana kepimpinan utama yang mahukan mereka. Jelasnya amanah komited untuk mengakis naratif partinya tidak disukai kerana pendekatan keras dalam isu Islamik, syariah dan lain-lain. Katanya kita mahu menggunakan pendekatan sederhana dan reform untuk menjadikan amanah parti yang diterima. Difahamkan terdapat kira-kira 1,000 perwakilan meliputi 190 kawasan layak memilih untuk pemilihan 27 jawatan pimpinan utama itu. Amanah akan mengadakan pemilihan jawatan kuasa nasional parti sesi 2023 hingga 2026 serentak penganjuran Konvensyen Nasional Amanah 2023 yang bermula 22 hingga 24 Disember ini. Parti yang berpegang pada konsep Rahmatan lil Alamin itu adalah sebahagian komponen Pakatan Harapan yang kini membentuk kerajaan perpaduan bersama UMNO. PAS menyifatkan calon PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar mempunyai kelebihan dan peluang untuk memenangi kerusi Parlimen Kemaman berbanding calon Barisan Nasional Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Effendi, Raja Muhammad Noor. Timbalan Presidennya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, ia berdasarkan Ahmad Samsuri adalah Menteri Besar Terengganu berbanding calon BN yang bukannya orang politik.
Katanya dari segi calonnya, insya-Allah ia memberi kelebihan kepada calon PAS berbanding calon BN. Memandangkan Ahmad Samsuri adalah menteri besar dan lebih dikenali berbanding calon BN. Kita mengangkat calon daripada menteri besar ini bukan sahaja, sebaliknya ia satu keperluan kerana kita mahu membawa agenda negeri ke peringkat pusat secara terus. Walaupun kita mempunyai kelebihan, saya mengingatkan jentera Perikatan Nasional supaya tidak overconfident. Sebaliknya perlu bekerja keras bagi memastikan kemenangan pilihan raya kecil Parlimen Kemaman adalah milik kita. PLK Parlimen Kemaman menyaksikan pertandingan dua penjuru antara BN dan PAS. BN mempertaruhkan Muhammad Effendi manakala Ahmad Samsuri diberi tanggungjawab mempertahankan kursi Parlimen Kemaman yang dimenangi PAS sebelum ini. Mengulas selanjut, Tuan Ibrahim dan juga Ahli Parlimen Kumbang Keren itu berkata, setakat ini maklum balas dan jentera sangat aktif selain kerjasama antara parti komponen PN juga sudah turun ke lapangan. Katanya kita yakin dapat mengekalkan kemenangan kursi berkenaan dan usaha berterusan perlu dilakukan. Kita juga perlu pastikan peratusan keluar mengundi dapat dipertingkatkan. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dilan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.